Saya Benjamin, nombor matriks 290571. Saya akan membentangkan tentang konsep tadbir urus atau good governance dalam sektor awam. Sebagai pengenalan, sektor awam merupakan sebahagian daripada ekonomi yang terdiri daripada semua peringkat kerajaan dan perusahaan yang dikawal selia oleh kerajaan. Sektor awam memainkan peranan utama dalam kalangan masyarakat. Sektor awam tidak termasuk syarikat-syarikat swasta, organisasi-organisasi sukarela dan juga isi rumah. Pada dasarnya, takrifan umum sektor awam merangkumi pemilikan atau kawalan kerajaan dan bukannya fungsi semata-mata seperti pelaksanaan kuasa awam atau pelaksanaan dasar awam. Apabila sektor awam digambarkan sebagai sebuah bulatan, teras perkhidmatan awam di agensi kerajaan pusat dan subnasional dapat ditakrifkan sebagai bulatan dalaman sektor awam. Ini bermakna perbezaan sektor awam daripada sektor swasta adalah sangat mudah untuk dikenal pasti, iaitu perbezaan yang terbukti dapat dilihat dari segi hubungan pekerjaan dan hak untuk melaksanakan kuasa awam. Okey, seterusnya adalah konsep tadbir urus good governance dalam sektor awam. Secara amnya, tadbir urus bermaksud sebagai proses membuat keputusan dan proses di mana keputusan sama ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Tadbir urus yang baik atau good governance ialah satu konsep yang mengesahkan tingkah laku pentadbiran yang ideal dan menolak tingkah laku yang tidak beretika. Dalam kurungan Salminen dan Rina 2010, JR dan Penol 2018. Bagi Salminen dan Rinan 2010, asas tadbir urus yang baik adalah dibina berdasarkan undang-undang dan peraturan. Oleh itu, etika organisasi awam dilindungi oleh perundangan dengan norma umum dan khusus peraturan yang digunakan sebagai asas perlakuan beretika dalam amalan. Seterusnya, konsep tadbir urus yang baik dalam sektor awam menggalakkan penyampaian dan pembuatan keputusan jangka panjang serta penggunaan sumber yang cekap. Ia menguatkan accountability dalam pengurusan sumber. Tadbir urus yang baik juga boleh memperbaiki kepimpinan, organisasi, pengurusan dan pengawasan, menghasilkan intervensi yang lebih berkesan dan akhirnya hasil yang lebih baik. Salam sejahtera, nama saya Peter Canisius. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan ciri-ciri utama tadbir urus yang baik. Di dalam tadbir urus yang baik, terdapat 8 ciri-ciri utama yang telah dikenal pasti, yaitu yang pertama ialah ciri penyertaan. Di dalam ciri ini, penyertaan lelaki dan wanita adalah digalakkan dan dititik beratkan. Penyertaan tersebut boleh dilakukan sama ada secara langsung atau melalui institusi perantaraan yang sah dan wakil rakyat melalui konsep demokrasi. Ciri yang kedua pula ialah berorientasikan konsensus. Dalam ciri ini, tadbir urus yang baik memerlukan pengantaraan bagi kepentingan yang berbeza dalam masyarakat tentang apa yang terbaik untuk kepentingan yang berbeza dalam masyarakat untuk mencapai kata sepakat secara meluas dalam masyarakat dan bagaimana ia boleh dicapai. Ciri yang ketiga pula adalah accountability. Di dalam ciri ini, accountability merupakan satu kunci utama dalam tadbir urus yang baik. Ia bukan sahaja diperlukan dalam agensi-agensi kerajaan, malah ia juga diperlukan oleh sektor swasta dan organisasi-organisasi lain. Accountability tidak boleh dilaksanakan dengan baik jika terdapat kelemahan dalam ketulusan dan pelaksanaan undang-undang. Ciri yang keempat pula adalah telus. Telus bermaksud setiap keputusan yang dibuat dan dikuatkuasakan dilakukan dengan cara yang mengikut peraturan dan undang-undang. Dengan kata lain, setiap maklumat hendaklah tersedia secara percuma dan boleh diakses secara langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan dan penguatkuasaan keputusan tersebut. Ciri yang kelima pula ialah responsif. Di dalam ciri ini, tadbir urus yang baik memerlukan agensi-agensi kerajaan dalam memberi perkhidmatan kepada semua pihak berkepentingan. Ini bermaksud setiap organisasi kerajaan harus mempunyai SOP bagi memberi tindak balas ataupun maklum balas kepada perkhidmatan yang diperlukan oleh masyarakat umum atau pihak berkepentingan.
Ciri yang keenam pula adalah cekap dan berkesan. Di dalam ciri ini, tadbir urus yang baik bermaksud organisasi menghasilkan hasil yang memenuhi keperluan masyarakat di samping menggunakan sumber dengan sebaik mungkin. Oleh itu, sesebuah organisasi, terutamanya sektor awam, haruslah memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada masyarakat dan perlu menggunakan sumber-sumber yang ada untuk melaksanakan perkhidmatan yang diperlukan. Ciri yang ketujuh pula adalah saksama dan inklusif. Dalam ciri ini, tadbir urus yang baik harus mempunyai ciri ini dalam melaksanakan perkhidmatan sektor awam kepada semua masyarakat. Ini bermaksud semua kumpulan masyarakat, terutamanya golongan yang paling memerlukan, mempunyai peluang untuk mendapatkan perkhidmatan dari sektor awam bagi menambah baik atau mengekalkan kesejahteraan hidup mereka. Dan ciri yang terakhir, yaitu ciri ke-8, adalah kedaulatan undang-undang. Di dalam ciri ini, tadbir urus yang baik memerlukan undang-undang yang adil, serta rangka kerja yang dikuatkuasakan adalah secara saksama. Ia juga memerlukan perlindungan penuh hak asasi kemanusiaan, terutamanya kepada golongan minoriti dalam kalangan masyarakat. Penguatkuasaan undang-undang yang adil dan tidak berat sebelah memerlukan kebebasan badan kehakiman dan pihak berkuasa yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak lain. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi quality elemen dalam sektor awam. Pertama ialah perikatan strategik. Menurut Dixon, Phelps, dan Wolf 2010 mendefinisikan perikatan sebagai kerjasama antara firma yang sama ada dalam bentuk perjanjian ketat, perjanjian jangka pendek, dan penggabungan lengkap antara organisasi. Selalunya, firma dan institusi tidak menyimpan semua sumber dan keupayaan yang diperlukan untuk bersaing dengan jayanya. Oleh itu, melalui pakatan strategik, organisasi dan institusi mempunyai pilihan untuk mendapatkan peluang yang tidak dapat diperolehi daripada keupayaan yang sedia ada. Kedua ialah perancangan strategik. Perancangan strategik pula melibatkan pendekatan, peralatan, kepercayaan, dan pemikiran untuk persoalan saintifik, perundingan, dan amalan dasar. Perancangan strategik menurut Blessed dan Bronze digunakan sebagai peringatan keusahawanan yang baik yang tertumpu kepada kepuasan pelanggan. Perancangan strategik adalah penting dalam organisasi awam dan swasta karena ia menstabilkan pengalaman protokol yang bertujuan untuk mencapai matlamat. Ketiga ialah pengurusan risiko. Pengurusan risiko dalam organisasi sektor awam adalah penting untuk tadbir urus yang baik. Kerana rangka kerja tadbir urus adalah termasuk membuat keputusan dan operasi yang strategik, yang kebanyakannya bergantung kepada pengetahuan dan pemahaman dan akses kepada maklumat wajib sama ada melalui elektronik atau dengan cara lain. Keberkesanan pengurusan risiko berkait rapat dengan integriti dan standard etika oleh pihak pengurusan atasan, memahami prinsip organisasi dan mengaplikasi strategi pengurusan risiko formal ke dalam membuat keputusan saja adalah sangat penting. Keempat adalah audit. Organisasi yang mempunyai kawalan dalaman yang baik, juru audit dan jawatan kuasa audit dan kukuh akan dapat menangani penipuan secara menyeluruh dalam mana-mana amalan. Menurut Elwin dan Howard 2004. Manakala menurut Okpala 2012 pula mendedahkan bahwa walaupun juru audit luar mempunyai kedudukan yang kukuh dalam sebuah organisasi, jawatan kuasa audit dalaman juga mempunyai peranan penting dalam tadbir urus korporat. Kelima ialah kawalan penipuan. Menurut Martin Tinoff Ben 2017 mendefinisikan penipuan institusi sebagai satu amalan yang disengajakan di mana melibatkan tindakan tidak jujur bagi mendapatkan faedah secara tidak adil atau menyalahi undang-undang. Biasanya ialah kesan daripada kelemahan
kawal sekretariat dalaman organisasi menyebabkan pihak pengurusan melakukan penipuan tersebut. Peraturan dan syaur baru untuk rekod tadbir urus Koprat telah diperkenalkan dengan tujuan untuk mengurangkan kes penipuan dan kes tuntutan mahkamah pada masa depan. Keenam ialah kualiti penyampaian. Kualiti penyampaian organisasi sektor awam juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti tadbir urus yang baik. Menurut Hifzanem 2014 menyatakan bahwa tadbir urus korporat yang baik menggalakkan pengekalan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan prestasi syarikat dan meningkatkan akses kepada modal luar daripada pelabur dan institusi keuangan. Ini bermakna tadbir urus yang baik akan mempengaruhi kualiti penyampaian sektor awam dalam penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Dengan itu, apabila penyampaian perkhidmatan dalam tadbir urus adalah berkualitas, ia dapat mengurangkan risiko pendedahan kepada krisis keuangan negara, mengurangkan kos-kos operasi dan membawa kepada pembangunan pasaran modal. Ketujuh ialah sumber keuangan. Sebuah syarikat atau organisasi terdiri daripada sumber seperti keuangan fizikal manusia dan organisasi sumber. Menurut Barney 1991, kelemahan dari segi sumber keuangan akan mendedahkan kepada risiko organisasi yang kurang berkesan dan kesejahteraan masyarakat tidak terjamin karena sektor awam memainkan peranan yang amat besar dalam menjaga dan melindungi kesejahteraan rakyat. Oleh itu, menurut Martin, Linda dan Joyce dan Max 2007 mencadangkan bahwa strategi yang dirancang dengan baik dan bernas akan membantu memastikan kejayaan pelaksanaan keuangan manakala mekanisme mengurangi penipuan yang berkuasa disediakan untuk organisasi. Ke-8 ialah pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia yang baik juga merupakan satu elemen tadbir urus yang baik. Menurut Siddiq 2006 menyatakan bahwa tadbir urus boleh dianggap sebagai alat untuk menambah baik pentadbiran awam, menggubal undang-undang dan dasar, menyediakan penyampaian perkhidmatan yang berkualitas, dan mengukuhkan perkongsian dengan melaksanakan program modal insan. Yang terakhir ialah yang ke-9, infrastruktur dan fasiliti. Tadbir urus yang baik memainkan peranan utama dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Akambi 2013, kepentingan tadbir urus yang baik telah ditekankan dalam laporan pembangunan dunia mengenai infrastruktur yang menerangkan berbagai isu, termasuk peranan undang-undang dan peraturan awam dan swasta serta pengurusan perusahaan milik kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil bin Hardi, nomor Matrix 290582. Saya akan menerangkan kepentingan tadbir urus yang baik. Tadbir urus mempengaruhi kualiti dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan oleh sektor awam. Tadbir urus yang baik amat penting dalam membantu pencapaian objektif organisasi sama ada sektor awam atau sektor swasta. Pencapaian objektif dapat memacu peningkatan kualiti perkhidmatan sektor awam dan mengekalkan kedudukan undang-undang dan etika di mata pemegang saham, pengawal selia dan masyarakat umum pada dasarnya. Tadbir urus yang baik dalam sektor awam juga dapat mengurangkan dan mengelakkan risiko penipuan atau rasuah yang sering dihadapi oleh sektor awam. Dengan tadbir urus yang baik, segala aktiviti-aktiviti sektor awam akan dapat dipantau dan dikawal agar tidak menyimpang daripada objektif asal. Tadbir urus merupakan cabaran kepada organisasi sektor awam, sektor swasta serta organisasi lain dalam apa jua bentuk atau saiz. Tadbir urus juga amat penting dalam sektor awam kerana sektor awam mengurus dan mengendalikan wang awam. Kepentingan tadbir urus yang baik juga meningkatkan keyakinan masyarakat umum kepada perkhidmatan sektor awam dan ini secara langsung akan membantu kerajaan untuk melaksanakan dasar-dasar polisi awam.
Seterusnya, saya akan membuat kesimpulan. Daripada pembentangan kumpulan kami tadi, adalah jelas bahawa tadbir urus yang baik adalah idea yang sukar untuk dilakukan keseluruhannya. Sangat sedikit negara dan masyarakat telah hampir mencapai kejayaan tadbir urus secara keseluruhannya. Namun, untuk memastikan pembangunan negara dan pembangunan insan yang mampan, tindakan mestilah diambil untuk berusaha ke arah ideal ini dengan tujuan menjadikannya satu realiti. Tadbir urus yang baik dalam sektor awam akan membantu masyarakat dalam pelbagai aspek yang mana ia akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Tidak mustahil tadbir urus yang baik dalam sektor awam akan dapat dicapai jika semua perangkat sektor awam bersatu dalam memberikan perkhidmatan yang berkesan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih pembentangan daripada kumpulan kami.